Bila kepung jin dan juga manusia ni dalam keadaan berbenteng-benteng malaikat. Malaikat mula benteng sebut, lalu dengan satu suara cabar, ya ma'syarul jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Wahai puak-puak jin dan juga manusia, siapa yang cuba rasa nak lari hari ni, cuba dia lari sekarang. Lari kamu sekarang. Fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Tak ada seorang pun yang boleh lari kecuali orang yang diberi kekuasaan ataupun pelepasan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bangun-bangun di padang mahsyar tu langit tak ada. Tapi matahari tu tiba-tiba mai dekat dengan makhluk. Yang ni yang menyebabkan jadi bingung terus. Bingung terus. Saat mana berada di padang mahsyar ni, waktu mana bangun-bangun di padang mahsyar tu, tengok-tengok matahari datang. Matahari datang berdasar pada amalan masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah di atas peluang kali ini. Kita diberi lagi peluang oleh Allah untuk kita meneruskan perbincangan kita. Semenjak sebelum daripada ini kita bercerita tentang mengenai saat-saat kita semakin dekat dengan kematian. Dan saya telah cerita panjang sebelum daripada ini tentang bagaimana masa kita melalui sakaratul maut, ataupun masa saat mana roh kita nak keluar daripada jasad kita, mengikut apa yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga diajar dalam kitab-kitab mengajar pada kita masa ataupun saat kita nak dipanggil menghadap depan Allah. Kemudian kita cerita tentang mengenai, kita sebut tentang mengenai bagaimana suasana kita berada di alam barzah. Alam yang semua di kalangan kita akan sampai. Siapa dulu, siapa kemudian, Allah sajalah yang mengetahuinya. Tapi saat sebegini ramai di kalangan kita sedang dipanggil untuk dipanggil menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita berpindah saja daripada alam dunia kepada alam yang disebut dengan alam barzah, yang kita akan sampai seketika nanti insya-Allah. Kemudian kita hidup di alam barzah. Kita akan diberi makan, kita akan dapat nikmat dan na'udzubillah min zalik diazab berdasar pada amalan yang telah kita kerjakan di atas dunia ini. Lepas pada kita berada di alam barzah, kita akan hidup di alam yang seterusnya. Alam yang seterusnya dipanggil alam mahsyar. Alam yang mahsyar ini kita cerita juga tentang bila nak berlakunya hari kiamat. Tanda-tanda nak berlakunya hari kiamat. Dan bagaimana keadaan kita waktu mana, saat mana berlakunya kiamat. Semua kita telah bicarakan tanda-tanda berlakunya kiamat. Kemudian hari huru haranya hari kiamat. Bila berlakunya hari kiamat, maka kelam kabut dalam kehidupan umat manusia dan Allah nak tutupkan alam ini. Maka alam ini berakhir dengan tiupan sangkakala. Bila ditiup saja sangkakala, tiupan yang ada dua tiupan. Ada riwayat kata 3 tiupan yang akan ditiup. Satu sangkakala yang pertama tiup, yang riwayat yang pertama sebut, waktu itu mati terus manusia. Waktu mana ditiup kali yang kedua, bangkit balik manusia. Ada riwayat yang cerita tiupan yang pertama, waktu mana tiup manusia jadi bingung. Jadi macam seolah-olah mereka ni mabuk. Wa ma hum bisukara. Tapi mereka bukan mabuk. Walakin azaballahi syadid. Tapi azab Allah itu terlalu amat pedih pada mereka tersebut. Allah jadikan mereka ni bingung begitu. Kemudian baru tiupan yang kedua, mati manusia. Kemudian tiupan kali yang tiga, bangkit balik manusia. Manusia ni akan bangkit balik. Saya, tuan-tuan, semua di kalangan kita bangkit balik. Soal tentang bangkit balik inilah yang kita akan bicarakan pada kali ini. InsyaAllah mulai daripada saat-saat sebegini, malam-malam saja kita akan cerita tentang mengenai suasana di hari yang disebut dengan padang mahsyar Allah. Keadaan di padang mahsyar Allah. Bagaimana manusia di padang mahsyar Allah.
dan ayat-ayat Quran yang cerita tentang padang mahsyar, sampailah kita berjalan untuk melalui titian sirat, kemudian sampailah saat perhitungan manusia, sehinggalah kita melalui titian sirat, kemudian kita masuk dalam syurga, na'udzubillah min dzalik, terhumban ke dalam neraka Allah. Ni perbincangan yang masih lagi siri-siri, ini belum berakhir lagi. Saya masih lagi cerita dan sebut-sebut supaya dia menjadi satu pengajaran dan ingatan pada diri saya dan menjadikan satu kekuatan dalam kehidupan kita semua untuk melalui masa-masa yang mendatang nanti. Kerana masa yang mendatang nanti, para hadirin sekalian, kita tak tahu dalam hidup kita ni bagaimana kecuali bila Al-Quran Karim yang datang cerita pada kita. Bila hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bercerita pada kita, bagi tahu pada kita keadaan yang kita akan lalui pada masa yang akan datang nanti tersebut, barulah kita boleh faham keadaan-keadaan yang berlaku ini sendiri. Hari ini insya-Allah kita akan cerita tentang mengenai Yaumul Ba'ts. Hari yang dibangkitkan balik ataupun hari di mahsyar ataupun dikumpulkan balik manusia dan juga jin bangkit di padang mahsyar. Yang ni yang disebut dengan hari ini yang telah dijanjikan oleh Allah secara khususnya. Peristiwa ni akan terjadi setelah mana tiupan yang kedua yang mengakibatkan kematian. Lepas pada manusia ni mati, kemudian mengakibatkan kematian setelah mana lebih kurang 40 tahun. Barulah Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk kembali meniupkan sangkakala dia guna membangkitkan semua makhluk yang telah dimatikan saat mana kiamat. Tiupan kali yang pertama mati manusia. Kemudian mati senyap je alam ini. Selama mana? Selama lebih kurang 40 tahun. Disebut dalam riwayat-riwayat sebut, selama 40 tahun Allah biarkan. Allah tanya, limanil mulkul yaum? Mana raja-raja atas dunia dahulu? Mana penguasa-penguasa atas dunia dahulu? Mana orang yang dirasa besar-besar sangat atas dunia dahulu? Senyap je alam ni. Lalu Allah jawab, lillahil wahidil qahhar. Bagi Allah lah yang menguasai pada hari yang disebut dengan hari pembalasan ini sendiri. Ni dipanggil hari yang dibangkitkan balik. Manusia nak dibangkitkan balik saat yang demikian. Kemudian lepas pada 40 tahun tersebut, manusia senyap je. Waktu mana senyap je, lalu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan malaikat Israfil untuk mula tiup sangkakala. Bila begitu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa nufiqa fis-sur fa idza hum minal ajdath ila rabbihim yansilun. Dan ditiup sangkakala yang kedua, ataupun riwayat yang lain sebut sangkakala yang ketiga ditiup. Bila tiup kali yang tiga tu, fa idza hum minal ajdath ila rabbihim yansilun. Tiba-tiba masing-masing keluar dan bangkit balik daripada kubur masing-masing. Keluar balik daripada kubur masing-masing ni dalam keadaan hidup. Masing-masing ni hidup, bangun masing-masing. Dalam surah Yasin ni cerita, nak pergi ke mana ni? Bergerak menuju mencari Allah Subhanahu Wa Taala. Mula bangun di padang mahsyar, bergerak bangun-bangun, masing-masing sibuk tanya, man ba'athana min marqadina? Siapa yang membangkitkan kita daripada tempat tidur kita ni? Elok-elok kita tidur semalam, tiba-tiba hari ni kita bangkit balik. Bangun balik kita ni. Siapa yang bangunkan kita ni? Waktu mana wa nufiqa fis-sur fa idza, waktu mana bangun saja tu masing-masing sibuk tanya, man ba'athana min marqadina? Siapa yang bangkitkan kita daripada tempat tidur kita ni? Tiba-tiba dengar satu suara, hadza ma wa'ada ar-rahman. Inilah yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kita semua, yang bersifat ar-rahman, wa sadaqal mursalun, dan benarlah rasul-rasul dahulu. Bila bangun manusia semua sekali bangun di padang mahsyar Allah, dalam keadaan semua bangkit di padang mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala ini. Manusia bangun je, turun terus malaikat. Malaikat ni mula kepung, jin dan juga manusia. Manusia pun bangkit, jin pun bangkit, bangun masing-masing sibuk tanya. Bila tanya saja di padang mahsyar ini sendiri, masing-masing dalam keadaan yang mula dikepung, malaikat mula turun, kepung manusia. Seramai mana malaikat kepung manusia dan juga jin ni? Katanya alim ulama, sebanyak lebih kurang 14 saf. Ada riwayat kata 11 saf dikepung jin dan juga manusia. Bila kepung jin dan juga manusia ni dalam keadaan berbenteng-benteng malaikat. Malaikat mula benteng sebut, lalu
dengan satu suara cabar, ya ma'syarul jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Wahai puak-puak jin dan juga manusia, siapa yang cuba rasa nak lari hari ni, cuba dia lari sekarang. Lari kamu sekarang. Fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Tak ada seorang pun yang boleh lari kecuali orang yang diberi kekuasaan ataupun pelepasan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nak lari daripada sebelah saf itu, daripada malaikat-malaikat yang kepung ni, nak lari daripada malaikat tu, tak boleh lari dah. Atas dunia ni kan, kalau kita, orang ajak kita, jom kita pergi semayang, misal contoh, kita boleh buat alasan. Tak boleh lah, saya nak pakaian saya kotor, kita boleh buat alasan. Banyak alasan kita boleh buat kan. Tapi bila kita sampai di padang mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala, Allah cabar. Cuba lari sekarang. Lari kamu sekarang, wahai jin dan juga manusia. Atas dunia dahulu, bukan main lagi kamu beralasan. Banyak je alasan kamu. Sekarang, cuba kamu lari sekarang, di padang mahsyar sekarang ni. Kamu berada di padang mahsyar. Kamu lari. Aku nak tengok kamu lari. Daripada apa dia? Daripada Allah. Daripada kepungan para malaikat ni. Tembus. Biar tembus. Tembusan kepungan itu. La tanfudhuna illa bisultan. Tak ada seorang pun yang boleh tembus kepungan ini kecuali para malaikat yang membuka untuk melepaskan mereka daripada kepungan para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mula dalam keadaan demikian. Kemudian semua dibangkitkan balik. Tak ada seorang pun yang tak dibangkitkan balik. Menurut Ibn Katsir, yang dimaksudkan dengan tiupan sangkakala dalam ayat wa nufikha fis-sur tersebut adalah tiupan yang ketiga, katanya Ibn Katsir. Tiupan yang ketiga, yakni tiupan yang membangkitkan kembali semua makhluk Allah yang telah mati, sebagaimana juga dalam firman Allah Ta'ala, yauma yakhrujuna minal ajdasi sira'an ka'annahum ila nusubin yufidun. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, pada hari ketika mana mereka mula dikeluarkan daripada kubur masing-masing dengan cepat-cepat. Bangun daripada kubur tu, bangun masing-masing daripada kubur ni, laju-laju je bangun. Dalam keadaan bangun tersebut, seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala-berhala yang mereka sembah sewaktu mana di dunia. Bangun-bangun tu, dalam keadaan yang masing-masing orang kafir ni cari mana berhala dia, mana Tuhan dia, mana yang disembah di atas dunia dahulu. Ila nusubin yufidun, yang menjadi sia-sia kepada yang mereka sembah di atas dunia ini sendiri. Ni keadaan yang waktu mana bangun saja di padang mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Dan cerita panjang dalam keadaan demikian. Tapi manusia dalam keadaan bangkit-bangkit itu, bagaimana keadaan manusia di waktu itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita, bangun-bangun manusia itu dalam keadaan masing-masing bertelanjangan. Dalam keadaan tak ada pakaian, tanpa alas kaki. Bangun-bangun daripada kubur tu tak ada selipar, tak ada kasut, dan dalam keadaan macam tak bersunat lagi. Keadaan tak bersunat lagi. Yang keadaan ini sedang berlaku. Manusia termasuk para nabi dan juga rasul, bila di padang mahsyar tu bangun dan dipaksa menghadap depan Allah dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tanpa ada selipar yang dipakai, kemudian dan tidak disunatkan. Tubuh badan dia tu dalam keadaan tak bersunat lagi. Keadaan ini menunjukkan, kalau kita tanya kenapa keadaan sedemikian rupa manusia, nak tunjuk manusia ni tak ada apa-apa, fakir dan juga miskin dan juga lemah di hadapan Rabbul Alamin. Allah Subhanahu Wa Taala nak ajar, manusia, asal kamu begitu, kamu hidup atas dunia tu pun aku bagi pinjam je. Segala benda yang kamu ada, rumah kamu, kereta kamu, pakaian kamu, harta benda kamu, semuanya aku bagi pinjam. Buktinya, bila kamu bangkit, kamu telanjang. Bangun-bangun di padang mahsyar, tak ada orang bangun dengan geran-geran tanah, tak ada. Tak ada bangun-bangun di padang mahsyar dengan kasut-kasut yang mahal, selipar-selipar yang berjenama, pakaian-pakaian yang berjenama. Tak ada. Tak ada di waktu itu dalam keadaan telanjang bogel. Rasulullah sebut, bahkan kemaluan dia tu pun tak bersunat. Tak bersunat kemaluan dia. Waktu mana Rasulullah cerita demikian, dalam riwayat Ibn Abbas disebut, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimau'izah. Pernah Ibn Abbas kata Rasulullah bangun untuk bagi satu peringatan pada kami. Faqal, lalu Rasulullah sebut dalam riwayat Ibn Abbas ni sebut, innakum mahsyuruna
hufatan uratan ghurlan kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin wa awwalu man yuksa yaumal qiyamah Ibrahim alaihi salam. Rasulullah pernah bangun depan sahabat-sahabat. Bila dibangun depan sahabat-sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi peringatan. Rasulullah bagi peringatan tu sampai terkesan dalam hati sahabat-sahabat. Waktu mana Rasulullah sebut tu, Rasulullah kata, innakum mahsyuruna hufatan uratan ghurlan. Kamu semua ni, Rasulullah kata, bangkit-bangkit di padang mahsyar nanti dalam keadaan telanjang, dalam keadaan hufatan ghuratan, dalam keadaan kamu tak ada selipar, tak ada kasut, tak ada pakaian bernyalama, tak ada. Ghurlan, dalam keadaan kamu ni tak bersunat. Macam tak bersunat. Maknanya apa dia? Asal kamunya asal begitu. Atas dunia dahulu kamu sibuk kerja apa? Atas dunia ni. Sibuk cari harta kan? Kamu sibuk nak dapatkan jawatan kan? Kamu sibuk nak cari pengaruh kan? Waktu mana kamu bangun di pada mahsyar, ada tak benda demikian? Rasulullah ajar pada sahabat-sahabat, kamu kena ingat. Bila kamu hidup atas dunia ni, kamu jangan sibuk dengan yang kamu orang lain sibuk kerja ni. Kamu kena sibuk kerja ni untuk di akhirat ni. Nak suruh kamu selamat di akhirat. Macam mana keadaan pada diri kamu ni? Rasulullah kata, kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Rasulullah baca ayat Quran, sebagaimana kami telah memulai penciptaan kamu. Waktu mana mula-mula kamu diciptakan oleh Allah, macam mana keadaan diri kamu? Kamu bersunat ke? Waktu mana kamu keluar daripada perut ibu kamu? Tak bersunat pun. Kamu ada pakaian ke? Tak ada pakaian pun. Kamu ada yang disebut dengan harta-harta ke? Kamu ada barang kemas ke? Kamu ada rumah ke? Kamu ada waktu mana kamu lahir? Tak ada. Kamu kosong. Sebagaimana kamu datang kosong, kamu balik pada Allah dalam keadaan kosong. Allah Subhanahu wa taala sebut demikian. Wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Kami telah berjanji dan sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama kamu, begitulah kami mengulangi lagi. Satu janji yang pasti kami akan tepati, katanya Allah. Sebagaimana kamu datang telanjang dulu, kamu bangkit pun dalam keadaan telanjang. Sebagaimana kamu datang dahulu telanjang kan? Tak ada seorang pun keluar-keluar dengan pakaian. Tak ada. Tak ada seorang pun yang waktu mana dia bangkit-bangkit dalam keadaan yang dia ni, bangkit-bangkit di padang mahsyar, dalam keadaan yang dia berpakaian lagi, tak ada. Rasulullah kata, wa awwalu man yaksa yaumal qiyamah Ibrahim alaihissalam. Tapi orang yang memulai memakai pakaian yang disebut dengan bila di padang mahsyar nanti, bangun-bangun orang yang mula memakai pakaian yang diberi pakaian oleh Allah, siapa dia? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim. Satu saya sebut banyak kali, Nabi Ibrahim alaihissalam ni orang yang mula-mula atas dunia yang buat seluar. Dalam hadis Rasulullah cerita demikian. Dalam kitab-kitab pun sebut demikian. Orang yang mula buat seluar atas dunia ni siapa dia? Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim. Lepas tu ditiru. Lepas tu mengaku kuro kedai lah. Mengaku John Master lah. Mengaku. Yang lain tu mengaku. Mengaku je. Yang masing-masing muka tak malu dia panggil. Di antara jenama yang paling terawal atas dunia ni, yang buat seluar ni siapa dia? Nabi Ibrahim AS. Allahu Akbar. Dan oleh kerana dialah yang memulakan pakaian atas dunia ini, Nabi Ibrahim AS meletakkan ni seluar, ni baju ni. Orang yang demikian, yang mula-mula yang buat demikian, maka Allah bagi dialah orang yang pertama di padang mahsyar mendapat pakaian. Bangun. Kerana dahsyatnya suasana yang kelam kabut di padang mahsyar ini, sampai orang lelaki tak pandang pada kemaluan orang perempuan. Tak pandang. Sampai peringkat dahsyatnya saat bangun-bangun di padang mahsyar tu, ngeri dan takutnya bangun di padang mahsyar ni, sampai kan tak terbayang nak tengok aurat orang tu dan aurat orang ni. Sampai peringkat demikian. Takutnya suasana di padang mahsyar. Bila ketakutan di padang mahsyar tu, takut sangat. Bangun-bangun, Allah tengok kiri, kanan, belakang, depan. Walaupun orang telanjang bogel, tak ada apa-apa. Tiba-tiba saat tersebut, nak katakanlah rasa nak memandanglah kemaluan orang tu, tak ada. Tak ada nak pandang. Kenapa dia? Kerana gerunnya dan takut mencengkam pada jiwa ni, sehingga kan tak ada nak tengok orang lelaki, tak nak tengok orang perempuan,
orang perempuan tak nak tengok kemaluan orang lelaki, Ummul Mukminin Aisyah tanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanya, Aisyah radhiyallahu anha tanya, dia sebut, "Ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa yanzuru ba'duhum ila ba'd." Ya Rasulullah, orang lelaki dan orang perempuan duk pandang ke Rasulullah? Orang tu pandang anu orang ni pandang anu orang ni. Gitu ke ya Rasulullah di pada mahsyar nanti? Faqal, lalu Rasulullah jawab, "Al-amru asyaddu min an yuhimmahum dhak." Rasulullah kata, urusan di saat itu menjadikan tegang sungguh, sehingga kan kamu tak terfikir lagi nak memandang kemaluan, nak mengikut syahwat di saat tersebut. Nak pandang kemaluan orang macam atas dunia ni, pantang terbuka sikit je aurat orang, ada je mata nak menjeling, ada je mata yang nak memandang. Ini atas dunia. Ni dunia. Dunia ni orang terselak kain sikit. Yang perempuan terbuka sikit je niqab, misal contohnya. Ada je orang nak pandang pada diri dia. Ada je orang nak tengok. Tu bahagian nak sebut tu bahagian muka dia, bahagian kaki dia, betis dia. Ada je orang nak memandang. Tapi di atas di pada mahsyar tu, ada ke orang nak pandang kemaluan? Ni pandang kemaluan ni, pandang kemaluan. Ada ke manusia nak pandang kemaluan orang tu, kemaluan orang ni? Rasulullah kata tak ada. Tak ada. Kerana apa dia? Kerana sibuknya manusia di padang mahsyar tu, takutnya bangun-bangun di padang mahsyar ni, gerunnya sampai peringkat tak terbayang lagi dah nak melayan nafsu syahwat. Tak ada dah nak fikir, macam manalah kemaluan orang tu, macam manalah kemaluan orang ni, macam manalah kemaluan aku, malunya aku ni, tak ada dah nak fikir. Kerana apa dia? Al-amru asyaddu min an yuhimmaka dhak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhimmahum dhak, yang menyebabkan urusan di saat itu terlalu dalam keadaan yang membingungkan sangat manusia di saat demikian. Ni gambaran keadaan yang berlaku di pada mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Yang sama yang disebut dalam riwayat yang lain, cerita tentang keadaan demikian. Bagaimana manusia di saat itu. Benda apa yang menjadikan manusia ni jadi kelam kabut sangat di pada mahsyar? Antaranya kerana matahari didekatkan pada makhluk. Bangun-bangun di pada mahsyar tu langit tak ada. Tapi matahari tu tiba-tiba mari dekat dengan makhluk. Yang ni yang menyebabkan jadi bingung terus. Bingung terus. Saat mana berada di pada mahsyar ni, waktu mana bangun-bangun di pada mahsyar tu, tengok matahari datang. Matahari datang berdasar pada amalan masing-masing. Amalan yang dilakukan. Yang ni yang menyebabkan manusia tu jadi kelam kabut. Bingungnya manusia ni dengan keadaan yang matahari ni dekat dengan masing-masing, keluar peluh-peluh mereka ni yang akan menyeksa pemilik yang dekat matahari tersebut. Matahari itu dekat berdasar pada berbeza-beza orang, sesuai dengan dosa-dosa mereka ketika mana mereka hidup di atas dunia. Allahu Akbar. Peristiwa ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita dalam hadis Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayakunu an-nas ala qadri a'malihim fil araq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, manusia itu terseksa dalam keadaan peluh sesuai dengan kadar amalan masing-masing, dosa-dosa yang mereka buat di atas dunia. Allahu Akbar. Rasulullah cerita demikian. Rasulullah kata, dosa-dosa yang mereka buat di atas dunia dahulu ni, sekarang orang yang buat dosa atas dunia ni, dia tunggu di padang mahsyar kejap lagi. Waktu mana sampai di padang mahsyar tu, dia boleh rasa banyak mana matahari dia tu datang, matahari untuk diri dia tu sampai tahap mana? Sampai dekat dengan ada yang Rasulullah sebut di antara mereka, Rasulullah kata, paminhum man yakunu ila ka'bai. Ada orang yang peluh dia tu peluh sampai kepada mana? Sampai pada kedua mata kaki dia. Sampai kepada atas pada tumit dia, tumit kaki dia. Kedua kaki dia tersebut sampai kepada rukbai, kepada yang disebut dengan ka'bai. Pada tumit kaki dia ni, atas pada tumit kaki dia tu, yang bonjol tu sampai kat situ. Peluh keluar, peluh naik sampai tu badan dia ni, macam duduk dalam ton drum begitu. Peluh yang jernih ni. Kemudian wa minhum man yakunu ila rukbatai. Rasulullah kata ada yang sampai peluh dia ni, dia macam duduk dalam lingkungan yang jernih tu,
Peluh dia tu naik sampai ke lutut dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Naik sampai pada lutut dia, rukbatai. Sampai kepada yang disebut dengan kedua betis dia. Kemudian wa minhum man yakunu ila haqwai. Ada pula sampai pada pinggang dia. Naik. Peluh dia ni, peluh, hai peluh tu naik sampai ke pinggang. Allahu akbar. Saat mana berada di padang mahsyar Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, wa minhum man yaljumhu al-araqa iljaman, dan ada sampai kedua betis dia, ada sampai pada pinggang dia, ada yang peluh dia tu memang menyeksa dia sungguh. Allah, susah dia. Seksa peluh dia tu peluh-peluh. Kita atas dunia ni peluh tak sampai ke tumit pun rasa terseksa dah. Bau badan kita. Bau sehari kita tak mandi. Katakanlah tak mandi. Badan kita ni keluar peluh. Bau pula daripada makanan yang kita makan. Yang kita makan tu keluar tu badan kita. Bau hangit dan bau busuk tu badan. Ni dunia. Dunia pun kita rasa sengsara dah kan. Di atas dunia ni. Bayangkan waktu mana di padang mahsyar tu, seksanya peluh dia tu, wa minhum man yaljumhu araqal iljaman wa qala asyara Rasulullah biyadihi ila fih. Rasulullah tunjuk dengan tangan dia, naik peluh dia tu, naik sampai iljaman. Iljaman ni sampai naik ke bibir ni. Naik ke bibir ni dekat-dekat dengan hidung dia. Naik daripada bawah, naik sampai dekat dengan hidung dia. Allahu akbar. Rasulullah tunjuk seksanya dia di padang mahsyar. Belum lagi diadili ni amalan-amalan di padang mahsyar, tapi bila kena begitu naik ni beza-beza atas dosa yang dibuat atas dunia. Sebab tu saya sebut banyak kali jemaah sekalian ya, kita atas dunia ni bukan kerja buat dosa, tapi kerja buat pahala. Jangan kita terikut-ikut dengan budaya orang. Budaya orang mencaci orang tu, mencaci orang ni. Saya sebut banyak kali, kalau jemaah-jemaah dapati ada orang sedang mencaci orang, maki orang, left terus. Left daripada grup dia. Kemudian unfriend dia. Jangan follow dia. Jangan bersama. Kalau tidak, kita dengan dia lah dalam peluh tersebut. Di padang mahsyar. Siapa-siapa yang nak berenang dengan peluh orang di padang mahsyar, nanti pergi follow dengan orang-orang yang mencaci maki, orang-orang dan sebagainya. Kita jangan terlibat dengan cara demikian. Tengok je orang datang caci maki dalam Facebook kita dan sebagainya, block terus. Tinggalkan. Jangan kita biarkan mereka ni bersama dengan kita, jangan. Orang ni tak layak nak berkawan dengan kita. Orang yang kita nak berkawan dengan orang-orang yang soleh, yang kita boleh selamat bukan di dunia je, bahkan sampai di akhirat Allah. Orang yang suka caci maki orang ni, orang yang hidup dia mencela orang tu, mencela orang ni, sebab tak kena orang. Hidup dia je macam dia kena. Dia seorang saja betul di atas dunia ni. Tuan-tuan, tinggalkan orang macam ni. Nanti kita penat di padang mahsyar. Jangan kita ni menjadikan kesusahan pada diri kita kerana orang yang menyebabkan kita ikut dia, maka dengan kita terlibat sama dengan keadaan demikian. Dalam hadis daripada riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi. Rasulullah sebut apa dia? Sesungguhnya peluh-peluh manusia pada hari kiamat akan membanjiri bumi selebar 70 depa. Rasulullah sebut. Seluas 70 depa. 70 depa ni seluas mana? Lebih kurang 240 kaki. Peluh manusia tu membanjiri, dan sesungguhnya akan membanjiri sampai setinggi mulut ataupun telinga mereka. Naik peluh ni, dalam peluh ni sedalam mana? Sampai ke mulut. Mulut tu sikit-sikit lagi nak lepas dekat parah-parah hidung. Ni ataupun dekat parah telinga dia. Samalah dengan mulut ni. Sama dengan mulut. Bila sampai ke parah telinga, manusia di padang mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala, bila keadaan yang mereka buat itu sampai peringkat, sampai parah telinga, maka kita diajar supaya minta jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, samakanlah diri kita daripada keadaan demikian. Ni gambaran keadaan di padang mahsyar. Tapi tu orang yang terseksa di padang mahsyar. Di sana ada golongan yang akan berada di bawah naungan arasy Allah di padang mahsyar. Mudah-mudahan semua yang ikuti ini di kalangan 7 golongan yang akan berada di bawah naungan arasy Allah. Siapa yang akan dibangun-bangun di padang mahsyar, selamat daripada peluh-peluh tadi. Tapi dia berada di bawah naungan arasy Allah.
di padang mahsyar terdapat beberapa kelompok manusia yang tidak dalam keadaan kesusahan. Tak ada dalam keadaan kepayahan. Padahal orang lain pada masa itu dalam keadaan yang sukar sangat di padang mahsyar. Tapi ada orang yang samad. Siapa dia? 7 golongan yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sab'atun yuzilluhumullahu yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang akan berada di bawah naungan arasy Allah ketika mana tidak ada naungan di padang mahsyar di saat itu, tiba-tiba dia samad. Siapa dia? Yang pertama al-imamul adil, pemimpin yang adil. Ingat betul-betul ya. Mana-mana orang yang jadi pemimpin, yang jadi yang berhormat, yang amat berhormat, yang jadi tuanku, yang menjadi apa dia, raja dan sebagainya, yang menjadi CEO, yang menjadi pemimpin saja dia mesti berlaku adil. Adil bukan erti kata masuk parti keadilan, tak. Adil bukan maksud demikian. Tapi adil maksudnya mengikut neraca Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu kena faham betul-betul. Jangan kita kata kalau nak suruh adil masuk ke parti keadilan. Tak betul. Tak semesti. Parti keadilan pun kalau kejam, zalim, tak ada manfaat langsung. Dia panggil demikian. Tapi nak sebutnya adil di sini ialah kamu mesti ikut Al-Quran. Mesti ikut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kamu ikut Al-Quran, kamu ikut hadis Rasulullah, kamu adil. Satu, menjadi pemimpin bukan untuk kita nak suruh orang jadi sujud dan sembah kita, tidak. Tapi siapa yang menjadi pemimpin, dia kena tarik orang supaya sujud dan sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara dipanggil demikian dalam hidup kita. Jangan kita tarik orang supaya jadi ta'assub pada diri kita. Tetapi jadilah orang yang kita boleh tarik, kita jadi pemimpin, tarik orang supaya orang sujud pada Allah. Itu cara demikian dalam hidup kita. Salah besar kalau sekiranya kita jadi pemimpin, nak suruh orang ikut jadi kita, langgar Allah. Tak boleh. Bukan demikian. Kita kena taat pada pemimpin ni selagi mana dia taat pada Allah dan juga Rasul. Itu cara dalam hidup kita. Kalau mana-mana orang yang nak bawa kita mengikut Al-Quran dan hadis Rasulullah, kita ikut. Mana-mana orang yang tolak Al-Quran, tolak hadis Rasulullah, jangan ikut. Jangan ikut. Nanti kita tersembam dalam lubang kubur. Bangkit di padang mahsyar, kita tak selamat. Kita berada dalam golongan orang yang dalam lautan peluh manusia. Na'udzubillah min dzalik. Tetapi biar kita jadi orang yang hidup dalam keadaan yang sentiasa menjaga Allah dan menjaga Rasul dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang dia membesar dalam keadaan mentaati perintah Allah. Golongan kedua yang akan berada di bawah naungan arasy Allah Subhanahu Wa Taala nanti ialah orang-orang yang hidup dia dalam keadaan yang dianya sejak daripada kecil lagi dididik dengan agama. Dia sentiasa membesar dengan agama. Dosa, pahala, syurga, neraka sentiasa membayangi dalam hidup dia. Nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang dia ataupun pemudi yang hidup dia membesar dengan keadaan dia mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. 2. Yang 3, seorang yang hati dia mu'allaqun bil masajid. Hati dia sentiasa terikat dengan masjid. Hati dia ni, keluar masuk dia ni, Allah, macam manalah keadaan kita. Masjid tak boleh buka lagi. Dia rasa resah, gelisah. Bila ada peluang untuk datang masjid, dia akan datang ke masjid. Ini nak sebutnya ruang yang dia ada tersebut. Ni di antara orang yang akan berada di bawah naungan arasy Allah. Masjid itu rumah utama dia. Bukan rumah kedua, tidak. Tapi masjid itu rumah utama dia. Kerana rumah Allah di atas muka bumi ni masjid. Tempat yang kita sujud. Tiba-tiba kita ni tak ada perasaan dengan masjid. Misal contohnya, dengar orang azan. Kemudian tiba-tiba dengar orang azan, kita tak rasa apa-apa. Tak rasa sayu, tak rasa sedih. Kemudian kita tak pernah dalam hidup kita ni, pada diri kita ni nak rasa nak pergi ke masjid, goyang pintu pagar masjid, ya Allah, aku ni macam manalah keadaan suasana sekarang ni, semakin jauh dengan masjid. Maknanya pada diri kita ni biar hati kita ni terikat dengan masjid. Ini tanda kita ni akan mendapat naungan arasy Allah di padang mahsyar Allah nanti. 3. Yang keempat, orang yang macam mana? 2 orang yang saling mencintai kerana Allah, mereka berjumpa dan mereka berpisah kerana Allah. Ni tahabban fillah, dan dia berkasih sayang kerana Allah. Seorang yang dia bersahabat betul-betul kerana Allah.
Dia bukan bersahabat kerana nak dapat projek daripada sahabat tersebut. Dia bukan bersahabat kerana orang tu dikenali, tidak. Tapi dia bersahabat kerana apa dia? Kerana Allah. Lillah, lillah. Dia bina persahabatan tu dengan keikhlasan. Sebab dalam dunia akhir zaman sekarang ni, orang membina persahabatan di atas dasar yang selain daripada Allah. Yang tu yang dibahaya. Kadang-kadang bersahabat dengan dia ni, kenapa? Dia jangan main-main. Sebab dia ni follower ramai tau, kita sebut. Kenapa bersahabat dengan dia? Kerana dia ni, netizen semua ikut dia. Dia jadi demikian. Ni kita ni jangan begitu, tetapi kita ni bersahabat kerana Allah. Bila kita bersahabat kerana Allah dalam hidup kita, dan kita membenci pun pada seorang kerana Allah juga. Kita kasih sayang kerana Allah dan membenci pun kerana Allah, maka kita akan berada di bawah naungan arasy Allah pada hari yang tidak ada naungan nanti, insya-Allah. Kemudian yang kelima, siapa lagi yang akan berada di bawah naungan arasy Allah? Seorang yang mengingati Allah dalam keadaan bersendirian sehingga menitis air mata dia kerana takutnya kepada Allah. Dia duduk seorang-seorang, teringat pada takutnya dosa aku pada Allah. Meremang bulu roma dia, menitis air mata dia. Ya Allah, aku ni macam mana ya Allah. Dia ni bimbang dalam hidup dia ni, lalu menitis air mata dia. Ini tanda orang ni yang dipanggil, nak gambarkan pada diri kitanya, dia seorang orang yang dalam keadaan yang betul-betul akan berada di bawah naungan arasy Allah. Di hari yang tidak ada naungan arasy Allah. Kemudian yang keenam, kemudian seorang lelaki yang dirayu oleh wanita, cantik dan terhormat. Kemudian dia menolak dan dia berkata, aku takut kepada Allah. Inni akhafullah. Ada orang yang hidup dia dalam keadaan yang orang perempuan cantik, orang perempuan yang ada nama, ada kedudukan, ada harta benda, merayu dia untuk berzina dengan dia. Dia betul-betul nak berzina tu, masa nak tiba-tiba dia nak ikut. Dia layan, tiba-tiba datang perasaan dia, takut, gemetar dia. Dalam jiwa dia, inni akhafullah. Aku takut pada Allah. Aku takut pada Allah. Bila dia rasa takut pada Allah, dia tak jadi berzina. Tak jadi nak buat benda yang dilarang oleh Allah. Sama ada lelaki ataupun perempuan. Nak sebutnya, walaupun dalam hadis ni sebut lelaki yang ditarik oleh perempuan. Kenapa? Biasanya daya tarik tu daripada perempuan yang menyebabkan berlakunya perzinaan. Tu yang alim ulama kata dasar pada hadis ni. Tapi kadang-kadang berlaku juga yang disebut dengan orang lelaki yang memujuk rayu perempuan. Kemudian perempuan tu ikut-ikut, tiba-tiba nak berzina, tiba-tiba dia takut pada Allah. Takut sungguh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Inni akhafullah. Takut dia. Lalu suatu hari dia mati dalam keadaan ketakutan dia terhadap dosa yang dia buat tadi. Bila dia rasa demikian ketakutan dalam hidup dia ni, dia rasa ketakutan itu terbawa-bawa pada diri dia, bawa mati dia. Lalu Allah jadikan dia bangun pada mahsyar dalam keadaan di bawah naungan arasy Allah. Dan yang akhir sekali, orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi hingga tangan kiri dia tak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Allahu Akbar. Ni golongan yang bangun di pada mahsyar, yang berada di bawah naungan arasy Allah. Bila dia bersedekah, dia tak tahu jumlah. Tangan kanan dia bagi itu, tak tahu jumlah dia. Banyak mana. Dia seluk je poket dia bagi. Tangan kiri dia pun tak tahu banyak mana. Kita kan biasa kalau kita nak bersedekah, biasanya kita ambil, kita tengok dulu. Jarang orang nak bagi semua yang dalam beg duit dia. Jarang. Kemudian jarang di kalangan kita ni nak bagi dengan keadaan yang kita tak tahu berapa banyak. Biasanya kita akan bagi dalam keadaan kita tahu. Waktu mana kita tahu tu, nak sebutnya apa dia? Keikhlasan kita tu dia datang. Gangguan. Syaitan akan ganggu terus. Kamu tak rasa menyesal ke? Nak bagi RM100. Daripada kamu bagi RM100, bagi. Baik, kamu bagi RM50. Bahagi dua. Dia akan jadi demikian. Syaitan ni akan ganggulah pada diri kita. Kadang-kadang kita ni, elok-elok kita ni nak bagi RM50. Syaitan datang lagi. RM50 tu banyak, katanya syaitan. Dia pujuk pada jiwa kita. Baik, kamu bagi RM5 je. Sama juga, buang kosong je. Katanya syaitan. Syaitan pujuk. Dia kata, ya tak ya juga. Akhir RM5. Waktu nak bagi RM5 itu pun datang lagi syaitan. RM5 ni pun, kalau beli air cendol, musim-musim panas gini, sedap lagi tu. Daripada terus bagi RM5 ni, baik bagi RM2.5. Baik bagi RM1 saja. Dia akan jadi kurang. Asal daripada 100, dia turun. Ni. Kerana apa dia? Kerana kita kira.
Cuba kita belajar daripada kita tak kira. Ada je bagi, ada je bagi, ada je bagi. Bila ada je bagi, ada je bagi, ada je bagi dalam hidup kita, benda apa yang kita dapat? Di bawah naungan arasy Allah. Hari yang kita tidak ada yang disebut dengan keadaan manusia di padang mahsyar, manusia lain sedang berpeluh, kita dalam keadaan yang mendapat nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi golongan lain yang akan mendapat naungan arasy. Selain 7 golongan yang kita sebut tadi, daripada kepedihan di padang mahsyar, ada kelompok, iaitu kelompok orang yang suka mengurangi kesusahan orang lain dengan cara membebaskan hutang orang. Rasulullah bersabda, barang siapa yang memberi kelonggaran pada orang yang sedang dalam keadaan kesulitan. Siapa-siapa yang tolong bayar hutang kawan-kawan dia, yang orang tersebut dia terikat dengan hutang. Tiba-tiba kita datang berjumpa dengan dia, saya nak tolong bayar hutang kami. Dia sebut demikian. Allah akan bebaskan dan orang tersebut bebas daripada hutang kerana dia tolong. Kerana dia tolong tadi, daripada dia, nescaya Allah akan menaungi dia di bawah naungan arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya tak terikat dengan 7 golongan tadi. Tak terikat. Tapi ada lagi golongan yang akan berada di bawah naungan arasy Allah di padang mahsyar. Siapa dia? Orang yang tolong orang yang susah di dunia. Dia buat tolong betul-betul kerana Allah. Antara orang yang susah di dunia ni apa dia? Orang yang hidup terlekat hutang. Allahu Akbar. Kita kan payah nak tolong bayar bil elektrik rumah jiran. Ada kita nak buat demikian? Ada kita nak tolong untuk bayar bil elektrik masjid? Jarang ada di kita. Ada kita nak pergi pakak-pakak di kalangan kita nak tolong untuk bayar bil elektrik mahak tafis dan sebagainya. Payah. Nak jumpa ni payah. Tapi tiba-tiba kita pergi, kita bagi tahu, saya nak bayar bil elektrik bulan ni. Saya nak bayar. Kita tolong orang yang susah. Yang ni hutang. Ada hutang yang sampai peringkat orang nama dia blacklist. Kerana apa dia? Kerana teruk lekat hutang. Kita pun tolong bayar. Tolong bayar ni, Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan dianya akan berada di bawah naungan arasy Allah Subhanahu Wa Taala hari yang tidak ada naungan di padang mahsyar nanti. Dan di sana ada 3 golongan di padang mahsyar, bangun di padang mahsyar, tiba-tiba Allah tak nak pandang muka dia. Allah tak nak bercakap dengan dia. Di padang mahsyar, bangun dah di padang mahsyar. Allah tak nak bercakap, Allah tak nak pandang, dan Allah tak nak membersihkan diri dia. Allah biarkan dia begitu. Dalam keadaan Allah, ni hadis banyak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita, salasah, 3 golongan yang dia bangun di padang mahsyar, la yanzurullah ilaih, Allah tak akan pandang pada dia, wala yuzakkihim walahum azabun azim, dan Allah tak bersihkan dia dan bagi dia azab yang amat pedih. Siapa golongan ni? Ada 3 golongan yang diajak, yang tidak Allah tak nak bercakap dengan dia pada hari kiamat. Allah tak nak pula pandang pada dia, bersih dia daripada dosa, dan tidak bersedia melihat mereka tersebut. Bahkan dia akan memperolehi azab yang amat pedih yang Allah sediakan. Siapa golongan tersebut? Yang pertama, asy-syaikhuz zani, orang tua yang berzina. Orang tua tapi berzina, tak padan dengan tua. Tak padan dengan tua, mati berzina, dalam keadaan berzina. Na'udzubillah min dzalik. Semakin tua, sepatutnya semakin soleh. Bukan semakin tua, semakin karut dalam hidup. Bukan. Biar nak tahu orang ni semakin soleh ke tak soleh, tengok amal ibadah dia. Yang ni yang kita kena perhati. Sebut pada ayah kita, sebut pada mak kita. Mak, ayah, kalian mesti semakin tua, semakin dekat dengan Allah. Bukan semakin tua, semakin buat maksiat pada Allah. Jangan. Tua-tua, buat maksiat lagi. Jangan. Orang ni, bila bangkit daripada mahsyar nanti, Allah tak nak pandang langsung. Kenapa Allah tak nak pandang? Tak padan dengan nafsu syahwat dah. Tak ada dah pada diri kamu. Tapi kamu hidup lagi nafsu syahwat kamu. Jahat perangai demikian. Dalam keadaan yang kamu ni semakin tua, semakin miang, menggatal lagi dalam hidup kamu. Kamu tak rasa lagi bagaimana bahayanya dosa dalam hidup kamu. Orang macam ni, bangun daripada mahsyar, Allah tak nak tengok muka dia. Allah tak nak pandang wajah dia. Dan Allah biarkan dia dalam keadaan kotor sebegitu. Kemudian, dalam yang kedua, siapa lagi orang yang Allah tak nak pandang pada mahsyar nanti? Pemimpin yang zalim, yang suka berbohong dengan rakyat dia. Kencing rakyat. Menjadi pemimpin, tapi buat khianat pada rakyat. Jangan jadi demikian. Yang suka berbohong dengan rakyat, menipu rakyat. Bangun daripada mahsyar, Allah tak nak tengok muka pemimpin yang jadi demikian. Allah tak nak pandang orang yang jahat sedemikian rupa. Rakyat dia kencing lagi. Rakyat dia khianati lagi.
Yang jadi demikian. Yang ni siapa yang menjadi pemimpin, dia kena baca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebegini. Kalau dia nak selamatlah, bangun di padang mahsyar nanti. Jangan buat khianat pada rakyat. Rakyat ni orang yang dhaif. Manakala kamu pemimpin, kamu ada kuasa. Bila kamu ada kuasa, kamu kena jaga kuasa kamu untuk rakyat mentaati perintah Allah. Itu cara demikian dalam hidup kita. Dan jangan siapa-siapa, tak kira siapa pun di kalangan kita, yang jadi pemimpin, dia kena jaga-jaga dalam hidup dia. Termasuk dengan di kalangan orang yang berjuang dalam perjuangan Islam, termasuk orang yang tidak dalam harakah Islamiah dan sebagainya. Masing-masing kena jaga. Bila jadi pemimpin je, jangan zalim, jangan menipu, jangan khianat, jangan makan rasuah, jangan berbohong. Dan yang ketiga, orang miskin yang sombong. Dalam miskin tak semayang. Dalam miskin tak tutup aurat. Dalam miskin menipu lagi. Dalam miskin khianat lagi. Dalam miskin kamu sombong dengan Allah. Jangan demikian. Dahlah kamu miskin kan. Miskin di dunia, harta dah tak ada dah. Biar kita kaya dengan akhirat. Apa dia? Bila kita miskin, susah kita harta tak ada. Tapi Al-Quran kita ada. Ayat ni yang kita nak kena pada diri kita ni. Ini gambaran yang kita kena jaga di kalangan kita. Nak suruh apa dia? Bila bangkit di padang mahsyar nanti, kita akan dapat kenikmatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang akhir sekali, bila bangun di padang mahsyar, memerlukan syafaat terbesar. Syafaat terbesar ni apa dia? Setelah mana lama berdiri di padang mahsyar, yang penuh derita, semua manusia tidak mampu lagi menunggu. Bangun-bangun di padang mahsyar tu, semua rasa letih, tak tahan. Dalam keadaan berbagai-bagai fi'il perangai manusia. Di padang mahsyar, mereka mula datang berjumpa dengan Nabi-Nabi Allah yang dikasihi di sisi Allah. Mereka mula memohon kepada Nabi Allah untuk mula dihisap. Akan tapi semua Nabi-Nabi, mulai daripada Nabi Adam hingga Nabi Isa AS, tak ada seorang pun berani mengabulkan permintaan di kalangan umat manusia di padang mahsyar. Bila dah lama dah di padang mahsyar, semua dekat dengan padang mahsyar tersebut, dalam keadaan yang suasana di padang mahsyar ni, datang cari Nabi. Cari Nabi Adam, cari Nabi Isa, masing-masing Nabi-Nabi ni semua tak berani. Mereka terlalu sibuk memikirkan kesalahan yang pernah mereka lakukan sehingga malu untuk meminta pada Allah pada hari yang sangat menakutkan itu. Nabi-Nabi ni dia fikir, Allah, apalah yang pernah aku lakukan. Nabi-Nabi itu sendiri takut. Yang masing-masing ada benda-benda yang mereka takut untuk mereka nak mengadu pada Allah. Kerana silap ni, maka tak berani nak mengadu pada Allah. Nabi dan Rasul kemudian minta semua manusia ni supaya cari kekasih yang paling dikasihi di sisi Allah. Pemilik wasilah dan juga syafaat terbesar ini ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai di padang mahsyar, lalu masing-masing kata Nabi-Nabi, tak ada orang lain dah boleh selamat. Boleh menyelamatkan kita di padang mahsyar ni. Seorang je boleh tolong kita ni. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia kemudian berkejaran cari Rasulullah. Imam Al-Bukhari dan juga Muslim meriwayatkan bahawa beliau segera berjalan ke arah Rasulullah ni. Bila dengar je begitu, Rasulullah datang bergerak ke arah Arash, lalu bersujud dan memuji Allah dengan pujian-pujian yang belum pernah beliau ucap sebelum daripada ini. Rasulullah, bila manusia datang menjumpa Rasulullah, sebut ada Rasulullah, ya Rasulullah, tolonglah ya Rasulullah, bantulah kami, tolonglah ya Rasulullah. Rasulullah pun sujud dan Rasulullah mula puji Allah. Puji. Dalam puji-puji Allah tu, ucapan pujian yang belum pernah dipuji oleh Rasulullah dan seluruh makhluk atas muka bumi ini kepada Allah. Lalu Allah sebut, wahai Muhammad, angkatlah kepala kamu, mintalah, aku akan mengkabulkan permintaan kamu. Bila dah lama puji Allah ni, Rasulullah sujud tu, puji Allah ni, akhirnya Allah sebut, Muhammad, angkatlah wajah kamu sekarang. Kemudian lepas pada tu, Muhammad, kamu nak apa? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula sebut, ya Allah, hisaplah segera ya Allah. Hisaplah segera ya Allah. Lama dah berdiri pada mahsyar ni, Rasulullah minta dihisap. Manusia akan mula digerakkan pada mahsyar pada hari kiamat nanti dalam keadaan berjalan, berkenderaan dan berjalan dengan menggunakan mukanya sendiri. Di sana umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam jumpa dengan Rasulullah dan minta agar mereka diberi syafaat. Semua manusia ni minta dapat syafaat. Lalu Rasulullah memberi syafaat sebagaimana yang pernah dijanjikan pada orang-orang yang tertentu yang pernah mengikat perjanjian dengan Allah
dan keimanan yang tinggi dan amal soleh. Mudah-mudahan kita lah insya-Allah. Mulalah Rasulullah bagi syafaat. Engkau aku bagi syafaat. Engkau aku bagi syafaat. Seorang. Rasulullah bagi syafaat melalui apa dia? Melalui yang disebut dengan dipanggil untuk minum di telaga Kausar Rasulullah. InsyaAllah kita akan cerita dalam bab yang seterusnya nanti, hari-hari penentuan di padang mahsyar Allah, dan kita akan cerita macam mana keadaan suasana hisab yang akan berlaku di padang mahsyar Allah SWT. Terima kasih di atas kesempatan yang baik pada kali ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita dan Allah berkati amalan kita dan Allah masukkan kita di kalangan hamba Allah yang soleh. Tuan-tuan boleh ikuti siaran ini, insya-Allah kita akan tayangkan balik dalam Facebook insya-Allah pada malam, insya-Allah pada waktu malam. Manakala live pada petang begini kita akan buka dalam YouTube, dalam TikTok, dalam Instagram yang ada ni. Kemudian insya-Allah pada malam nanti kita akan tayangkan balik siri kuliah ini. Setiap malam insya-Allah kita akan mulakan cerita tentang padang mahsyar pula insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala rahmati dan Allah berkati kita semua. Terima kasih di atas tumpuan dan segala peringatan yang kita ada bersama ini. Mudah-mudahan semua yang mengikuti ini di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah selamatkan kita daripada hisab dalam keadaan yang menakutkan dan menggerunkan di padang mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.